Saya terkejut, saya sedih dan saya hiba kerana saya sangat meminati tugas ini. Dah lah semasa saya menjadi jurulatih dulu, saya juga dianiayai di mana satu peristiwa buruk telah berlaku kepada pasukan saya. Saya telah didatangi oleh penyelaras siaran langsung untuk berjumpa dengan beliau di bilik rehat. Saya semasa itu pun dah rasa sesuatu yang kurang enak. Jadi saya pun masuk ke dalam dan beliau pun bercakap dengan saya, "Abang Lan, terima kasih kerana datang pada malam ini, dan nampaknya tugasan malam ini berjalan dengan sempurna dan baik. Tetapi saya telah mendapat arahan dari pihak atas bahawa selepas ini Abang Lan tak perlu datang lagi kerana Abang Lan direhatkan terus daripada menghabiskan baki-baki perlawanan yang sepatut saya berikan ulasan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua yang berada di sini. Terutamanya tetamu khas kita lah, Saudara Azlan Johar, yang telah berlaku sebagaimana yang kita semua maklum, yang belum tahu lagi pun. Ingin saya nyatakan di sini bahawa berlakunya ketidaksempurnaan apa yang berlaku di atas beliau sebagai seorang pengulas perlawanan Piala Bola Sepak Dunia yang sedang berlangsung ni, dan telah direhatkan setelah berlakunya apa yang telah terjadi pada sesi yang pertama, iaitu pada hari Ahad pagi, ya, setelah dimaklumkan bahawa beliau direhatkan daripada menjadi pengacara seterusnya kepada sesi pertandingan bola sepak peringkat dunia pada kali ini. Oleh kerana kami menyangkakan bahawa sebabnya ialah sebab beliau telah menyertai parti PAS se-Malaysia pada hari Sabtu malam. Jadi ada bersama saya pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada tamunya Dr. Rosni Adam, iaitu selaku Ketua Dewan Muslimat PAS Wilayah Persekutuan, juga Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, dan juga ahli jawatankuasa tertinggi, ahli majlis tertinggi Perikatan Nasional. Bersama-sama kita mewakili Dewan Muslimat PAS Malaysia dan Wilayah Persekutuan. Bersama saya juga sahabat-sahabat baik saya, Datuk Mukarrabin, yang juga turut bersama menyertai PAS pada hari Sabtu yang lepas, bersama-sama juga dengan Saudara Azlan ini di Seremban, dan telah diisytiharkan keahlian mereka pada majlis tersebut. Dan juga bersama-sama juga pada malam ini lebih daripada 40 orang ahli daripada PAS Wilayah Persekutuan beserta dengan sahabat-sahabat media bersama-sama bersolidariti pada malam ini bersama dengan Saudara Azlan kita. Dan kami amat merasakan bahawa peristiwa ini perlu diketahui ramai, kerana apa yang berlaku di sini bukan semata-mata peristiwa yang dijangkakan, dan ianya tidak pernah berlaku sebelum ini, kerana orang yang berada di dalam situasi tersebut pernah menjadi penyelaras lebih daripada 20 tahun hal bola sepak ini di TV RTM, jadi pengulas. Jadi adalah seorang yang mempunyai kredibiliti yang tinggi, pemain mewakili negara lebih daripada 6 tahun mewakili Malaysia di dalam acara pertandingan bola sepak wakili Malaysia dan bertanding di seluruh dunia. Dan juga beliau juga telah menjadi pengulas begitu lama, dan pada kali ini kita dapat berita bahawa beliau telah direhatkan selepas sahaja menghabiskan sesi pertama pada perlawanan yang pertama. Jadi dengan itu saya mengalu-alukanlah kehadiran Saudara Azlan dan juga sahabat-sahabat lain semua kerana bersama-sama bersolidariti kita malam ini, menunjukkan bahawa sokongan kita PAS di atas apa yang berlaku kepada Saudara Azlan, ya.
Dengan itu saya selepas saya sediakan saudara Lan supaya memberi sedikit penerangan terhadap apa yang berlaku kepada beliau dan juga pandangan-pandangan yang beliau akan fungsikan untuk bersama. Dan selepas sesi tersebut kita akan buka kepada question and answer lah kepada para pendidikan dan yang ada yang bersama kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji. Ya, terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan saya Dato' Mokhtarudin yang telah sudi menjemput saya untuk datang pada malam ini dan ke majlis dan juga jamuan malam pada hari ini. Pertama sekali berkenaan dengan saya diminta direhatkan. Saya mulakan daripada awal lah ya. Pada hari Khamis yang lepas, saya telah dihubungi oleh Datuk Seri Taqiyuddin, sahabat lama saya, boleh saya katakan sahabat baik saya lah, untuk datang ke Seremban untuk mengambil sijil keahlian saya. Jadi saya pun berkata kepada beliau bahawa saya boleh datang. Kemudian pendekkan cerita, saya pun sampai ke Seremban dan saya pun, nama saya pun dipanggil naik ke atas pentas untuk menerima sijil daripada timbalan Presiden sendiri, iaitu Tuan Haji Ibrahim. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji Ibrahim dan juga pemimpin tertinggi pihak PAS kerana telah sudi menerima saya untuk menjadi ahli. Alhamdulillah. Lepas itu saya pun berbisik kepada Datuk Taqiyuddin bahawa saya harus pulang awal untuk saya berehat sebentar dan untuk saya menyiapkan kerja saya untuk saya memberi ulasan Piala Dunia perlawanan di antara pasukan Brazil dan juga pasukan Maghribi. Setibanya saya di studio RTM, Studio 4, saya pun menjalankan tugas saya seperti biasa bersama rakan baik saya juga, Datuk Dollah Saleh, dan kami pun menjalankan tugas dengan begitu alhamdulillah. Tugasan kami pada malam itu berjalan lancar. Setelah habis saja saya dan Datuk Dollah bertugas, saya telah didatangi oleh penyelaras siaran langsung untuk berjumpa dengan beliau di bilik rehat. Saya semasa itu pun dah rasa sesuatu yang kurang enak. Jadi saya pun masuk ke dalam dan beliau pun bercakap dengan saya, Abang Lan, terima kasih kerana datang pada malam ini, dan nampaknya tugasan malam ini berjalan dengan sempurna dan baik. Tapi saya telah mendapat arahan dari pihak atas bahawa selepas ini Abang Lan tak perlu datang lagi kerana Abang Lan direhatkan terus daripada menghabiskan baki-baki perlawanan yang sepatut saya berikan ulasan. Jadi maksudnya baki-baki di sini, sebelum Piala Dunia ini berlangsung, saya telah ditawarkan untuk menjalankan tugas sebagai pengulas di radio RTM, dan setelah itu saya pun menerima jemputan tersebut. Setelah jemputan ini semua dilakukan melalui WhatsApp ya, WhatsApp kami. Jadi saya pun menerima jemputan itu, kemudian saya apabila jadual itu telah pun disediakan, nampaknya saya terpaksa menjalankan tugasan sebanyak 9 perlawanan bersama Datuk Dollah Saleh. Setelah perlawanan di antara Brazil dan juga Maghribi itu habis, dan setelah saya diminta rehat, terus saya tidak pergilah ke RTM untuk memberikan ulasan. Di sini saya agak rasa maaf ya, saya cakap di sini. Saya bertanya kepada penyelaras yang memberitahu saya tentang saya terpaksa direhatkan itu. Mengapa saya direhatkan? Dia kata, saya rasa Abang Lan, saya di RTM semua panggil saya Abang Lan. So dia kata, saya rasa Abang Lan tahulah sebabnya, kerana Abang Lan termasuk dalam media
yang amalan telah menjadi ahli PAS. Jadi atas arahan atas, saya direhatkan. Jadi selepas tu saya kata okey, saya pun pulang. Tapi di sini saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada RTM sebenarnya. Dan RTM lah yang mengenal bakat saya untuk memberi pembelasan. Saya amat berterima kasih kepada rakan baik saya, ataupun orang selalu panggil saudara kembar saya, Tuan Haji Zainal Abidin Rauk, yang sangat memberi galakan kepada saya, dan beliaulah orang pertama yang bertanggungjawab memberi langkah kepada saya untuk saya untuk saya memulakan tugas saya sebagai seorang pengulas bola sepak dalam siaran-siaran langsung, terutamanya Liga Malaysia dan juga Piala Dunia yang diadakan di negara kita. Saya rasa saya telah menjalankan tugas Liga Malaysia ni dah bertahun-tahun dah, 20 tahun. Dan juga Liga Piala Dunia, saya rasa saya dah jadi hampir 3 atau 4 kali Piala Dunia. Jadi saya rasa tugasan ini memang saya sangat minat. Jadi kepada RTM, terima kasih banyak-banyak kerana telah memberikan saya peluang ini. Tak hampa saya sedari dah 20 tahun saya menjadi seorang pengulas. Saya sedar saya sangat sedar bahawa sebagai seorang pemain bola sepak, saya tidaklah sehebat rakan-rakan saya yang lain seperti Mokhtar Dahari, Santok Toksing, Arum Mugem, Bakri Ibni, So Chin An, kalau saya nak namakanlah, dan sudah tentu Zainal Abidin Hassan dan juga Datuk Nur Saleh. Tetapi saya rasa jika saya gagal menjadi seorang pemain bola sepak yang hebat, mengapa saya tidak boleh menjadi seorang pengulas yang hebat? Dan saya rasa setakat ini pihak siaran di RTM, di TV3, di Astro Arena, mereka saya rasa sangat appreciate lah, menghargai setiap tugasan yang telah saya lakukan. Jadi setelah saya direhatkan, saya duduk termenunglah kat rumah selama 2 hari. Panggilan telefon daripada rakan-rakan, tetapi di sini saya sangat bersyukur dan saya hargai daripada rakan-rakan daripada PAS sendiri, rakan-rakan saya, bekas pemain bola sepak, dan juga rakan-rakan pengulas saya, terutamanya bekas pemain bola sepak yang menjadi pengulas. Mereka semua menzahirkan rasa terkejut mereka kerana saya terpaksa direhatkan kerana saya menjadi ahli PAS. Jadi di sini saya sebagai seorang bekas ahli sukan negara, saya tertanya-tanya, inikah yang akan berlaku kepada kami, kepada rakan-rakan saya yang lain, legenda-legenda sukan negara, jika mereka salah ataupun mereka tidak memihak kepada pihak yang memerintah? Salah ke? Apakah nasib mereka jika mereka tidak mengikut kehendak pemerintah ataupun tidak menyokong pemerintah? Jadi di sini saya cakap, masa depan pemain-pemain nampaknya ataupun legenda dan legenda negara ni, saya nampaknya terus boleh dikatakan gelap. Kerana kami harus meneruskan karier sebagai seorang ahli sukan. Manakala saya pula, walaupun saya mempunyai sijil kejurulatian yang boleh dikatakan tinggi, sijil instruktor yang saya telah lulus dengan jayanya, tetapi tugas mengulas ini memang saya sangat minati, dan saya sendiri akan melakukan kajian dan juga melakukan homework yang begitu terperinci untuk menjadi seorang, agar satu hari nanti saya akan menjadi seorang pengulas bola sepak yang tersohor di negara ini. Saya rasa cita-cita saya itu tidak salah, tetapi nampaknya cita-cita saya pada Piala Dunia tahun ini terus terbantut. Saya kadang-kadang kesian apabila saya lihat di media rakan-rakan saya dikecam, rakan-rakan saya dikutuk, dikeji kerana mereka tidak dapat memenuhi cita rasa peminat-peminat bola sepak di dalam mereka mengulas. Kerana sebagai salah seorang yang boleh dikatakan pioneer dalam bidang ini, saya memang sangat membantu tugas-tugas kawan-kawan saya ni yang menjadi pengulas. Tanyalah mereka. Mereka tahu sangat apa yang telah saya buat
sebagai seorang rakan pengulas. Jadi di sini sekali lagi saya rasa kepada legenda-legenda sukan negara, berhati-hatilah. Kita berhempas pulas di tengah padang. Kita bersara daripada bidang sukan yang kita minati. Tetapi bagaimana dengan masa depan kita? Jika kita tidak mengikut ataupun tidak menyokong pemerintah. Kerana masing-masing ada naluri masing-masing. Masing-masing ada pandang, masing-masing ada mendengar, masing-masing ada melihat. Jadi mereka tahu mana yang mereka patut pilih. Jadi saya rasa saya memilih PAS ini nampaknya adalah satu pilihan yang tepat. Dan kerana saya lihat di depan mata saya sendiri ya, bagaimana mereka sangat memberikan sokongan kepada saya. Dan saya rasa memang betul ya, juga saya sangat sedih lah kerana saya terpaksa diriakan. Tetapi walaupun rezeki saya terhenti di Piala Dunia tahun ini, saya yakin rezeki saya ini tidak siapa yang boleh tentukan melainkan Allah saja. Jadi itulah saja penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Yang boleh terangkan tak keadaan PAS? Kenapa Abang memilih PAS saat hari sepatutnya hari pertama World Cup? Tapi tunggu lepas World Cup. Dan saya tambah salah Sufi, of course kenapa pilih PAS, dan of course kenapa tak tunggu habis final kan. Dan juga masa yang of course masa diumumkan tu, tahu ke tak risikonya? Sebab kita faham lah kan, jadi kadang-kadang koyak dia macam tak. Beginilah ya. Sebab saya yakin kerajaan sekarang adalah sebuah kerajaan yang sangat adil, sebuah kerajaan yang sangat baik, dan mempunyai reform yang sangat mereka pegang. Jadi sebab itu saya tidak segan silu, saya tidak takut, kerana saya dijemput oleh Datuk Kaki untuk menerima sijil saya di Seremban tempoh hari. Jadi tetapi apabila saya menerima sijil itu, saya rasa terkejut. Rupanya kerajaan ini tidaklah seperti mana yang mereka mereka laung-laungkan. Jadi selepas saya terkena ni, saya nampaklah sekarang ni memang saya tidak salah lah memilih PAS sebagai parti sebagai parti untuk saya sokong. Dan seperti pertanyaan saudara tadi, mengapa saya memilih PAS? Terus terang di sini, saya mengenali Datuk Seri Taqiyuddin lama, dan kepribadian Datuk Seri Taqi ini terhadap saya sebagai seorang sahabat amatlah saya hormati dan saya akan sanjung tinggi. Kesantunan yang ditunjukkan oleh beliau sebagai seorang Setiausaha Agung di PAS ini, di mana beliaulah orang pertama yang sentiasa memberi ucapan apa-apa kepada saya. Contoh ucapan selamat hari raya Mahal Hijrah baru-baru ni, dialah yang pertama hantar dekat saya mengucapkan mahal. Jadi saya tengok kepribadian dia sebagai seorang yang pernah menjadi menteri, sebagai seorang ahli parlimen, sebagai seorang Setiausaha Agung PAS. Saya rasa watak yang dia tunjukkan ini memang tidak dilakonkan oleh beliau. Jadi saya kata, macam mana saya nak tolong dia supaya karier dia boleh diteruskan. Kerana dia sungguh, kesantunan dia tu sangat terpuji. Jadi saya rasa saya masuk PAS lah. Saya telefon dia terkejut ya tuan-tuan ni. Masa saya telefon dia, Datuk Seri, saya kata saya dah nekat ni. Dia kata, apa tu Azlat? Dia panggil saya Lan. Apa tu Lan? Dia kata, saya ingat saya nak masuk PAS lah Datuk Seri. Dia kata, Alhamdulillah, betul ke? Betul. Jadi bila saya boleh jumpa Datuk Seri? So dipendekkan cerita, kami pun jumpa di Smart FM depan tu kan ada restoran tu. Kami jumpa di situ dan saya pun isi borang di situ. Dan dialah yang menguruskan semua. Minta maaf saya cakap, borang saya tu saya hanya isi borang je. Yuran semua Datuk Seri uruskan. Jadi saya pun nekat saya menjadi ahli PAS semua hidup, dan semoga anak cucu saya juga nanti akan turut serta bersama-sama saya untuk menjadi ahli PAS. Kerana saya yakin parti PAS ini
adalah satu parti yang patut kita ikut dan patut kita ikuti jejak langkah mereka. Terima kasih. Ada beberapa bukan pemahaman, persepsi melontarkan sosial media bahawa azan duha bukan permanent, bukan staff, bukan yang inilah bagi pengulas konsepat dan dunia. Hanya jemputan sahaja. Betul. Komen bila Dan saya nak tambah sikit soal Sufi. Ashwat kata there is no contact and all. Betul. So saya nak tahu macam mana keadaan dan keberadaan Abang Azlan dekat situ. Sebagai kelas macam mana? Ada Saya menerima jemputan daripada penerbit Piala Dunia RTM. Sama ada saya setuju ataupun tidak dijemput untuk menjadi pengulas sepanjang Piala Dunia 2026 ini. Saya membalas, saya telefon, saya kata saya sangat gembira menerimanya. Setelah saya memberi jawapan itu, tidak lama sesudah itu, sebelum Piala Dunia dimulakan, saya pun telah menelefon penerbit mengatakan kepada dia kerana saya mendengar rakan baik saya Datuk Nurul Saleh akan turut menjadi pengulas di RTM. Jadi saya pun cakap dengan penerbit, mengapa tidak letak saya mengulas dengan Datuk Dolah? Kerana saya rasa Datuk Dolah ni kira dia barulah dalam bidang ulasan. Saya rasa kalau saya bekerja bersama-sama dengan dia, bolehlah saya bantu sedikit banyak dalam kami bersama-sama bertugas itu. Dan itu memang saya buat. Dan saya rasa dan apabila saya menjawab bahawa saya terima untuk saya menerima tugasan itu sebagai jemputan, saya pun diberikan jadual di mana sepanjang jadual Piala Dunia ini saya harus bekerja sebanyak 9 perlawanan. Jadi saya sempat buat satu saja. Selepas itu arahan daripada atas minta saya direhatkan. Itulah dia. Ya. Kenapa waktu direhatkan tu yang orang pertama yang beri maklumat kepada orang awam daripada ITM dalam ceramah beliau, kenapa Haji Azlan tidak kalahkan maksudnya bercakap kepada media ataupun selepas daripada kejadian tersebut dia harus berdana yang konteks ni? Saya rasa saya ni tak naklah menghiburkan benda ni. Saya ni, saya rasa bukanlah saya ni nakkan publicity. Sebab saya saja dah cukuplah publicity saya sebagai pengulas. Dan saya rasa ramai juga kawan-kawan saya mengenali saya sebagai seorang pengulas. Jadi saya tidak menunggu lama. Saya tunggu agak lama selepas saya direhatkan pagi itu pukul 8. Petang tu pukul 5 saya telefon sahabat baik saya lah. Siapa dia? Saya mengadulah pada Datuk Seri Taki. Datuk kecil apa ni Datuk Seri Taki sebab beliau sebab ya dengan nasib yang menimpa saya. Jadi seterusnya saya ada di sinilah. Balan, apa perancangan Balan kalau selepas ni Balan? Kalau contohnya kalau RTM saya tahu buka hati tiba-tiba soft kan? mungkin nak offer final dunia ke ulas, adakah Balan akan menerima atau apa Balan? Saya rasa tentu saya akan menerima. Saya tidak saya daripada parti PAS. Kami bukan berdendam. Kenapa kami harus menunjukkan contoh yang tidak baik kepada masyarakat? Saya sekarang ahli PAS. Saya nak orang tengok PAS ini adalah sebuah parti yang baik, parti Islam yang tidak pernah berdendam, kerana kita ni percaya dan kita cuba mengikut kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi saya akan bertindak sebegitu. Saya berbesar hati jika dijemput dan saya akan bertugas dengan profesional. Dan saya tidak akan mengungkit balik apa yang telah berlaku. Kerana saya telah menjadi seorang ahli PAS dan saya rasa saya patut menunjukkan contoh yang terbaik kepada ahli-ahlinya dan kepada seluruh masyarakat di tanah air ini.
Haji tadi sebut ada 9, sepatutnya mengulas pada 9 perlawanan. Adakah dalam 9 perlawanan tu diberikan kontrak oleh RPM dan sekiranya benda ni berlaku, adakah ia breach the contract? Sebenarnya kami tidak diberi kontrak. Kami hanya menandatangani penerimaan tugas selepas game tamat. Tetapi kami telah ditawarkan melalui WhatsApp, melalui jadual, bahawa saya akan bertugas untuk 9 game dalam jadual tu. Jadual tu maksudnya jadual tu adalah satu kontrak lah. Walaupun dia bukanlah kontrak per se. Tapi itu adalah satu jemputan yang apabila saya telah menerima jadual itu, saya terpaksa batalkan tugasan-tugasan saya yang lain. Kalau saya cakap Di satu jemputan tawaran. tawaran. Jadi kenapa saya tidak menerima tawaran daripada yang lain? Sebab saya memang minat mengulas di RTM. Dan saya cakap terus terang, kaki tangan di RTM yang mana bertugas bersama-sama saya sangat memberi saya kerjasama yang baik. Kami sentiasa berlawak. Mereka pun tahu kalau saya datang, saya buat lawak dengan diorang. Ini memang perangai saya lah. Jadi saya rasa apabila direhatkan sebegini, saya merinduilah kawan-kawan saya. Jadi apabila dipanggil nanti saya bertugas, hilanglah rindu saya pada rakan-rakan saya. Kalau macam tu keadaan dia, padahal Abalan pun basically-nya menerima benda itu dalam keadaan pengetahuan, at least dia macam kontrak lah kan, walaupun dia pada macam jadual. So ada tak Abalan macam berurusan dengan mana-mana pesuam kan, untuk meneliti kod lah, memandangkan Abalan dah mengalami kerugian di tempat lain sebab nak terima job ini, kena sama job ini pula kena kriteria macam tu je. So mungkin ada kemungkinan tak untuk ambil tindakan apa-apa kan? Saya rasa dekat PAS ni tak payah susah dah. Kita dah ada king of the peguam dah. Kawan baik saya lah, Datuk Seri Taki. Jadi saya berjumpa dengan dia lah, minta pandangan dia je lah. Yang tanya Balan, memandangkan bukan kontrak, saya pun tak nak tanya berapa dapat lah kan, tapi dia payment per match ke tu macam mana? Dia payment per match. Macam saya dulu payment per match lah, tak apa je. Nilai dia tu saya rasa tak perlu saya cerita di sini kan. Nanti kalau yang lain-lain dengar terkejut pula. Balan, apa perasaan Balan? Masuk PAS, jadi heboh satu Malaysia, satu dunia pemandangan dia. Apa perasaan Balan bila kemasukan Balan dalam Pertama sekali saya terkejut, saya sedih dan saya hiba. Kerana saya sangat meminati tugas ini. Dahlah semasa saya menjadi jurulatih dulu, saya juga dianiayai. Di mana satu peristiwa buruk telah berlaku kepada pasukan saya. Apabila ini berlaku pada saya pula sebagai seorang pemula, di mana saya telah terlibat selama 20 tahun, saya rasa malu juga kerana orang mesti cakap, kenapa dalam saat-saat begini saya menerima jemputan PAS? Tapi saya menerimanya kerana saya yakin kerajaan sekarang adalah kerajaan yang terbaik dari setiap segi. Bukan mereka nak marah ke, bukan mereka nak dendam ke, tetapi jadi sebaliknya. Jadi saya rasa ini adalah satu pelajaran bukan saja kepada saya, kepada semua masyarakat lah. Adakah ini sebagai satu contoh, satu kepimpinan yang matang, sepatutnya diraihkanlah apa yang pilihan rakyat Merahin di dalam pilihan peribadi lah, sama ada nak bersama-sama dengan parti politik apa-apa sekalipun, tapi sebagai pemimpin sepatutnya yang matang di dalam kerajaan. Saya rasa tidak sepatutnya dilakukan lah. Saya rasa saya di sini yakin kematangan yang ada itu telah saya tunjukkan pada malam ini, di mana saya tidak segan, tidak takut untuk menerima sijil saya sebagai ahli PAS tempoh hari, kerana saya tahu masyarakat kita di sini percaya bahawa kita ada rukun negara, kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab itulah saya rasa kematangan yang saya tunjukkan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahawa kita tidak perlu bersembunyi ataupun takut-takut. Yakinlah kita ada kawan dan kita ada Allah, dan kepada bangsa lain anda ada Tuhan. Jadi yakinlah rezeki, kalau dah Tuhan kata hak anda,
Allah kata hak kita, tak ada siapa pun boleh halang. Jadi saya sekarang ni saya rasa yang paling dapat saya tengok sekarang ialah bagaimana sokongan daripada rakan-rakan saya lah. Saya rasa itulah rezeki yang terbaik yang telah saya terima setakat ini. Balan, ada soalan nakal sikit dari saya lah kan. Saya soalan nakal ni. Apa plan ataupun harapan ataupun matlamat Amalan bila menyertai PAS? Adakah memang sekadar menyertai kerana memang hendak menyumbang, ataupun mungkin Amalan ada kedudukan-kedudukan tertentu? Sebab orang tu tanya, oh dia ni kalau tak kerana dapat jawatan tak stay PAS, macam tu lebih kurang kan. So macam mana Amalan punya perancangan sendiri dengan PAS? Saya sebenarnya tak ada bahasa langsung nak menjadi pegang jawatan apa di ketika masuk mewakili sebagai ahli PAS ni. Sebab saya tahu kemampuan saya. Saya hanyalah seorang pengurus sukan yang biasa je. Dan saya bukan seorang ahli politik. Kalau nak suruh saya berpolitik, sikit-sikit tu boleh lah. Tetapi dari segi perjuangan, saya tetap sebagai ahli PAS. Perjuangan akan tetap saya teruskan untuk bangsa, agama dan negara saya. Jadi tidak semestinya saya jadi seorang pemimpin. Sebagai seorang bekas pemain bola sepak juga, saya harus bertanggungjawab untuk memastikan bangsa, agama dan negara saya ini sentiasa terpelihara dan sentiasa berada dalam kedudukan yang terbaik. Jadi contohnya datang daripada saya. Sebagai seorang jurulatih yang bertaliah, yang melatih kanak-kanak, saya melatih mereka bukan saja ingin menjadikan mereka pemain bola sepak yang baik. Saya utamakan mereka ini menjadi insan yang baik. Itu adalah lebih utama. Jadi saya rasa apabila saya masuk ahli PAS ni, saya telah menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan tidak semestinya saya menjadi seorang pemimpin. Kerana untuk menjadi seorang pemimpin, kita boleh masuk parti mana-mana pun. Kalau rezeki itu memang anda tertulis anda akan menjadi seorang pemimpin, maka menjadilah anda seorang pemimpin. Ini semua kita serahkan kepada Allah. Okay, Balan. Soalan saya ni mungkin tak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku Amalan, tapi saya nak tanya lebih kepada ekspertis Amalan sebagai seorang penggila bola sepak dan juga pemerhati bola sepak. Okay, so sekarang ni Piala Dunia dah hampir ke hujung pusingan pertama. InsyaAllah pagi nanti kita akan nampak England Croatia kan. Tapi of course Amalan memang betul-betul ikuti sehinggalah Brazil Maghrib kan. Dan kita dapat lihat sekarang ini macam ada satu peralihan tau daripada the reigning force bola sepak dunia yang nampak sekarang macam agak macam menurun. Sebab nombor satu mungkin AG Argentina pun walaupun menang 3-0 pagi tadi kan, tapi still ada Messi yang umur 39. So kita nampak macam pasukan-pasukan yang tengah emerging macam Morocco, macam contohnya South Korea tengah emerging juga walaupun sambil memang dah tua pun. Macam Jepun macam tadi Amalan kata Jepun is one of the team that must be watched hari ini kan. Kita nampak sekarang of course semua ada kecenderungan menggunakan sistem sama ada 4-2-3-1 ataupun 4-1-2-3 ataupun 4-1-3-2. Ada tiga tu lah. Dan kita nampak dia akan main channel kiri kanan, fullback dia akan block, akan bombat up and down. Dan kemudiannya yang biasa akan suka guna double pivot. Macam nampak Maghribi, Ayub Wadi, dia memang akan naik turun untuk cover ground, cover grass. Dan bila mereka bertahan, mereka bentuk solid 5-3-5-4-1 kan, tinggalkan seorang di atas untuk standby. Jadi Amalan rasa adakah ini akan menyaksikan tim-tim yang ada top ni akan rise up dan kemudian mungkin kita nampak pemenang Piala Dunia yang lain daripada the usual suspects. Jadi sekarang ni kita nak tahu pemenang Piala Dunia ya. Dia tengok sekarang ni mengikut pemerhatian saya. Kalau dulu pasukan favourite ialah daripada Eropah, daripada Amerika Selatan dan juga Eropah dan Amerika Selatan lah. Dua tu je yang banyak yang setakat ni dah jadi juara. Tetapi sekarang ni bola sepak ni dah macam ekonomi dunia tau. Jadi shifting kan. Ekonomi dunia dah berpusing, di mana dulu kita banyak tertumpu pada Amerika, pada Eropah dan lain-lain, tetapi sekarang dah tertumpu kepada Asia, kepada South Africa, kepada CONCACAF. Jadi tiga benua ni sekarang ni saya tengok dah menjadi first tier. Mereka bukan lagi pasukan yang boleh dikotak-katikkan. Malahan ketika saya mengulas pertemuan di antara Brazil dan Maghribi tempoh hari, saya bercakap dengan rakan saya, Datuk Nolah Saleh. Datuk, saya lihat di sini Datuk,
Maghribi ni sekarang ni dia mengajar Brazil macam mana nak main bola. Jadi saya rasa tahun ini Piala Dunia akan datang daripada 3 benua yang saya sebut tadi. Brazil, Asia, Afrika dengan CONCACAF. Jadi lihatlah tiga negara ini, dan jika betul ini hanya ramalan saja kan, tidak menunjukkan bahawa saya ini mahir, tidak. Tapi itulah mungkinkah migration pemain-pemain daripada benua-benua ini yang banyak ke flok Eropah membuatkan shifting lah. Memang apabila mereka berhijrah bermain di Eropah dan juga di Amerika Latin, skill peribadi mereka meningkat. Apabila skill peribadi kita meningkat, confidence level kita akan meningkat. Seperti mana kita belajar lah, apabila kita mendapat ilmu yang tinggi, kita berjalan menghadapan masyarakat, kita punya confidence level bagus. Bola sepak begitu. Apabila kita mempunyai skill yang tinggi, kita mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bola sepak ini, saya rasa confidence level kita naik tinggi, dan pemain-pemain ini bagus ya. Mereka pulang ke negara mereka, mereka didik kawan-kawan mereka untuk menjadi sama level dengan mereka. Maka itulah kita lihat sekarang, tiga benua ini bola sepak mereka terus meningkat. Siapa yang nak pilih? Yang juara tahun ni? Kalau saya pilih daripada awal dulu. Saya dan anak-anak saya ni, kami ni macam betting lah. Anak-anak saya, siapa jadi Johan. Anak saya yang nombor 1 tu dia cakap Holland. Anak saya yang nombor 2 tu dia cakap Brazil. Boleh pun yang masuk first match. Nombor 3 tu dia cakap Belgium. Bila tanya bah macam mana bah? Saya pilih Japan. Macam. Jadi Pandang ke timur. dia orang ketawakan saya, tapi kita tengok macam mana. Okey. Itu je lah. Ada lagi soalan? Kalau terdapat Tak lebih. Alah-alah adik nanti kan. Okey. Kita ada lagi suka dia. Jangan ingat anda terselamat. Mungkin Dato' Kofi nak bagi ulasan sedikit lah, supaya Dato' Kofi pun ada link juga lah antara dengan siap. Jadi Dato' Kofi melihat apa yang berlaku kepada Haji Azlan, mungkin komen sikit lah berkenaan dengan sekarang. Okay, Assalamualaikum. Bagi saya, Abang Azlan Johan adalah seorang pemain bola sepak negara yang berwibawa, bekas pemain bola dan seorang pemula sukan. Jarang ada pemain bola yang boleh jadi pemula sukan dengan secara profesional. Kebanyakannya mungkin dipanggil. Tapi Abang Azlan ni daripada tahun 2006. Sekarang ni 2026. Saya rasa pemikiran rakyat Malaysia dah terbuka. So saya nampak apa yang berlaku pun seperti saya dengan dia lah. Bagi saya, kami open. Pada awalnya kami menghasilkan kerajaan sekarang memang dia nak kebebasan media dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku 3 hari lepas kepada Abang Azlan Johan memang satu yang amat mendukacitakan lah kepada kebebasan suara di Malaysia. Dan saya pun terima watikah yang sama pada malam tu. Hari yang sama. Sebenarnya saya tak jadi penjual sukan. Saya hanya jadi ahli biasa. Dan alhamdulillah malam tu pun saya masuk PAS. Dan saya tetap bersama semua kawan-kawan saya walaupun di Parti Manja, semua kawan-kawan saya. Dan saya mendapat pelawaan daripada Ayahanda Jepun selaku YDP PAS Lembah Pantai. Dan sepatutnya saya daripada Bersatu, itu pun masuk automatik. 2 tahun lepas dia offer oleh Dato' Hamzah. Masa tu Ayah Haji Fauzi sebenarnya nak tarik saya pergi PAS kan, kami nak pergi Kelantan tu. Tapi oleh kerana Dato' Sri Hamzah mewawarkan di Taman Medan masa tu ceramah PRN Negeri Selangor, saya dah masukkan dia secara automatik. Akhirnya besok saya sebenarnya sekurang lah. Itu sebenarnya yang berlaku. Dan akhirnya saya ikut Dato' Hamzah sampai ke hari ini. Masih tetap dengan Dato' Hamzah walaupun saya orang PAS. Dan masih tetap dengan kawan-kawan UMNO yang lain. Bagi saya, parti is parti. Ukhuwah kita tetap bersama. Kita orang Islam, orang Melayu kena satu hati. Apa yang berlaku dekat negara kita, kita haruslah melihat dari segi macam mana kita nak bangunkan negara kita. Macam mana kita nak satukan bangsa kita dengan bangsa lain. Itu sebenarnya. Bukan kata kami bukannya seorang ahli abdul ataupun ahli parlimen nak dikatakan mengempat. Dan kami ni ahli biasa. Dan ramai pun ahli biasa hari ni diundi PAS. Mungkin PR yang akan datang, PR yang akan datang diundi BN. PR yang akan datang diundi PAS balik. So adakah mereka pun dianggap undi berempat? So bagi saya, semua kawan-kawan saya semua baik dengan saya. Dan syukurlah saya mendapat positif feedback daripada ramai kawan-kawan yang lain. Dan saya tak sangka lah posting saya tentang
permulaan politik saya dulu sampai ke hari ini saya tengok view dan orang yang melihat saya punya posting tersebut hampir 1,950,000 dan alhamdulillah lah ada 180 orang je daripada 15,000 orang je yang gelak. Kalau saya masuk yang 40 lagi saya rasa beribu gelak daripada berpuluh lah. Itu soalan dia, kenapa 4? Sebab kebanyakan yang daripada bersatu kepada riset dan juga wawasan dia. Memang kalau saya sekarang ni sebelum ni saya ditawarkan untuk menjadi penyelaras ataupun pengurusi badan hubungan wilayah persekutuan untuk wawasan negara. Tapi saya berjumpa dengan Datuk Seri Hamzah, saya kata hati saya lebih menjurus ke arah sama ada saya nak balik kepada UMNO atau pergi kepada PAS. Sebab saya tahu dua-dua ni parti yang besar dan parti yang sekarang punya tuan rumah. Sebab saya adalah antara sejarah Muafakat Nasional yang lalu. So tak ada siapa yang nak jatuhkan sesiapa sebenarnya. Mungkin ada salah faham yang perlu diperjelaskan, yang perlu dirongkaikan supaya kita boleh jadi satu bangsa yang boleh menyatu padukan umat pada masa akan datang, dan saya yakin benda itu akan berlaku. Dan saya masuk PAS kerana saya nampak saya rapat dengan Haji Fauzi, dan Haji Fauzi pun 2-3 kali yang dia minta Robin duduklah membantai bantuan yang dia kat sini, dan saya rasa PAS ada jentera berbanding bersatu. Memang PAS sebenarnya ada jentera. So kalau saya buat wawasan negara, saya boleh buat jentera. Tapi kalau saya terus masuk, so alhamdulillah 10 ketua cawangan yang dulu dengan saya automatik masuk PAS, dan kita dah cukup 21 cawangan, 21 PDM, UDM ada 22. So kita akan bersedia untuk menghadapi pilihan raya pada masa akan datang. Cakap untuk pemimpin. Okey. Datuk, sebagai seorang pendaki Gunung Everest, mana lagi mudah untuk kita laksanakan? Mendaki Gunung Everest ataupun mendaki gunung untuk letakkan PAS sebagai kerajaan besar? Setiap sesuatu ujian dia berbeza-beza. Bagi saya dalam bidang sukan pendakian gunung, cabarannya berbeza. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk naik Everest pada tahun 2004 yang lalu, dan saya pergi ke 7 benua. Saya berkayu basikal daripada Los Angeles balik Malaysia. Saya pergi ke Kutub Utara, Kutub Selatan. Awalnya kan saya naik Everest je, tapi saya dah habis Explorer Grand Slam 7 puncak 7 benua, pergi Kutub Utara, Kutub Selatan, berski pula. Dan saya habiskan juga semua jelajahan saya di dunia ni untuk saya mengenali diri saya supaya saya menjadi hamba yang dapat memberi manfaat pada orang lain. So saya nampak dah nama saya pun Mukarrab bin. So saya lihat memang saya inilah laluan saya kepada PAS. Memang nampak saya baik dengan Chief KJ, dan KJ is still my mentor. Dia adalah abang saya, dia adalah adventure buddy saya. Jangan orang kata ni nanti lepas ni KJ tarik pergi masuk UMNO, dia pergi. Kalau tidak saya masuk sama-sama terus. Kan? Tapi saya tak. Sebab saya dah bagi tahu dia, Chief, saya tak nak bergantung pada you are my mentor until now and forever. Dan saya rasa dekat Lembah Pantai saya sesuai dengan PAS. So akhirnya saya pilih PAS, dan alhamdulillah Allah gerakkan hati saya. Dan saya punya mentor yang kedua, Syarif Hamdan, pun cakap dengan saya, Bin, better you istikharah. Saya istikharah, dan Allah tunjukkan lepas 2 hari tu Haji Fauzi WhatsApp saya. Dan saya kata, Haji, tunggu saya jumpa bos saya Datuk Hamzah, saya minta izin saya bersama PAS. Dan alhamdulillah Datuk Syekh Hamzah sangat terbuka, dan dia kata tolong bantu PAS, dan kita tetap wawasan negara bersama PAS. Kita akan satukan rumah kita dengan UMNO pun tidak sekali. Itu yang diorang nak pada saya. So saya kata why not saya menjadi pemimpin muda yang ataupun anak muda yang ada jiwa perjuangan. InsyaAllah saya akan bantu Haji Fauzi, Ayah Haji Fauzi, dan juga kawan-kawan di Lembah Pantai. Dan saya pun budak Lembah Pantai, membesar kat sana, main longkang, main apa semua kat situ. So InsyaAllah lah, saya rasa saya level saya 7-8 bukan 6-7 ya. So insyaAllah lah kita buat yang terbaik untuk parti kita, bukan untuk parti, bagi saya untuk rumah kita dan untuk bangsa kita sendiri. So saya rasa doakanlah saya dengan Abang Azlan Johar. Saya pun amat terasa terkilan dan sedihlah dengan apa yang berlaku pada Abang Azlan. Dan kami di PAS wilayah dan PAS Malaysia akan berusaha sama-sama membantu mana yang terbaik untuk menjadikan Abang Azlan Johar seorang melasukan libat dalam apa jua arena masa akan datang. Mungkin lepas ni rezeki dia lebih besar. Kita tak tahu. Kita dah ada dalam Selangor kan, dia kat Selangor kan. So kita doakan yang terbaik, dan saya yakin PAS melihat. Sebab bagi saya PAS menerima semua orang, dan yang saya nampak hari itu masuk bukan bekas ahli PAS orang tu, tapi bekas ahli-ahli daripada teknokrat, daripada orang korporat, daripada orang businessman yang masuk PAS ni sebenarnya. So itu saya nampak kelebihan PAS sekarang. InsyaAllah. Saya nak tambah sedikit lah mengenai bagaimana PAS membawa di dalam kepimpinan
parti di Malaysia ini, iaitu kalau kita dapat lihat cara PAS membawa parti ini sebagai parti yang matang dan sejahtera. Matang dan sejahtera, dan ianya mengambil kira untuk kesejahteraan semua. Jadi kalau kita ingat perjuangan kita sekarang ni, PAS adalah untuk penyatuan ummah. Dan penyatuan ummah ni bukan hanya untuk orang Melayu Islam semata-mata, untuk seluruh manusia, iaitu ummah di negara kita ni. Jadi apa yang telah ditonjolkan oleh pimpinan-pimpinan PAS selama ini, dan ini sebagai satu bukti yang kita dapat lihat bagaimana kematangan kepimpinan yang ditonjolkan. Dan kalau kita lihat apakah keputusan dan tindakan yang dilaksanakan oleh kerajaan sekarang, betapa kurang matangnya mereka di dalam keputusan mereka. Dan saya rasa perkara-perkara ini sebenarnya rakyat semua dapat melihat, rakyat dapat melihat dan mendengar dan memerhati apa yang sedang berlaku di semasa di dalam pemerintahan kerajaan Banani ini. Dan Datuk Mukarrabin ini sahabat lama saya, dan saya juga beramal dengan moto parti kami, iaitu matang dan sejahtera. Saya bersahabat semua. Datuk Mukarrabin semasa di UMNO pun saya kawan saya. Sebelum ni bersatu IR Zainal pun kawan saya. Dan saya berkawan dengan mereka bukannya sehari dua. Daripada mula saya kenal sehingga sekarang pun lagi. Kami tak pernah bermusuh. Berparti hanya berparti di atas pendirian prinsip perjuangan kita yang kita percaya. Tetapi persahabatan, perkawanan itu tetap kekal. Datuk Sri Hamzah pun kawan saya. Dan si Anwar Musa pun saya boleh berhubung. Sebut siapa, Datuk Razi Jidin pun saya masih berkawan. Itu dia antara yang saya nak nyatakan sini, bahawa PAS memang we try to walk the talk, insyaAllah. Jadi Datuk Mukarrabin masuk Bersatu ni taktikal saja. Taktikal saja. Akhirnya jadi mekanikal. Okey, oleh kerana kita sekarang ada bersama dengan Balan kita, saya sebenarnya menyerulah kepada peminat sukan di luar sana. InsyaAllah saya menyeru kepada pimpinan PAS, pemuda terutamanya, supaya mengambil peluang dan ruang yang kita ada semasa pertandingan perlawanan bola sepak Piala Dunia ni masih berlangsung lagi. Kita jemputlah amalan ni sebagai pengulas sukan bagi PAS dan pemuda PAS untuk sama-sama tonton mengenai live online dan sebagainya. Dan saya harap pemuda PAS akan bawa amalan sekali ikut sama berkongsi pengalaman dan juga apa yang dapat didengari oleh semua ulasan-ulasan yang matang daripada pengulas-pengulas yang begitu berpengalaman. InsyaAllah PAS, pemuda PAS insyaAllah akan mengambil usaha ini, dan insyaAllah Balang untuk kita sama-samalah mudah-mudahan untuk mendapat semua. Jadi mengakhiri ya, ada soalan lagi tak? Mungkin sebagai Okey. Haji Fauzi melihat ramainya dari demokrat, poin PAS, milih PAS seperti Haji Aslan dan juga Datuk Mukarrabin, sebagai orang lama dalam PAS sendiri, bagaimana komen daripada? Saya melihat optik atau pandangan orang ramai dan juga para cendekiawan, para profesional sepanjang tempoh pemerintahan oleh kerajaan-kerajaan yang berbeza sebelum PAS mendapat menjadi pemimpin negara. InsyaAllah selepas ni, insyaAllah. Jadi dapat melihat, mereka dapat menilai apakah dasar dan juga bawaan pimpinan-pimpinan PAS, dan saya dapat melihat bahawa ramai di kalangan para teknokrat, malahan ahli-ahli politik yang pernah berada dengan parti-parti politik yang berbeza-beza, apabila mereka mempunyai satu kajian yang analytical, mereka menganalisa di mana saja mereka berada, akhirnya mereka datang pada PAS. Walaupun pada mula-mulanya mereka ada di kalangannya mengutuk dan juga mengkritik dasar-dasar dan perjalanan PAS, tetapi setelah dinilai, setelah bercampur dan mengkaji parti-parti yang lain pernah mereka bersama, akhirnya bersama dengan PAS. Sebagai contohnya Datuk Zahid Ibrahim lah, saya boleh sebut nama kat sini. Apa parti apa yang tak dimasukinya, parti apa yang tak dikenalnya, siapa dan bagaimana dia mengenali dan membuat analisa mengenai perjuangan parti. Tapi akhirnya beliau percaya bahawa PAS adalah satu landasan kepimpinan untuk masa depan negara kita yang lebih sejahtera untuk negara. Jadi saya lihat kombinasi pemikiran tersebut dari segi teknokrat, dari segi ahli-ahli
dan wanita sekali, ya, wanita sekali kita dapat lihat pimpinan daripada Wanita Bersatu dan UMNO yang dulu di Perak, Esko Perak, Negeri Perak, ya, Datuk Hamidah, dan juga ramai lagi pimpinan-pimpinan yang kita tengok pangkat wanita yang sudah mula mengenali dan mereka selesa untuk bersama dengan PAS, ya. Jadi saya rasa ini di antara contoh-contoh yang kita dapat lihat kepada dewasa sana bahawa fobia, kalau di luar sana dia panggil Islamifobia, mungkin di negeri kita dia panggil pasifobia, dah mula tak ada lagi dah. Oleh kerana bawakan yang kita tonjolkan dan mereka lebih mengenali apabila berlakunya penghijrahan ramai ahli-ahli tokoh-tokoh di luar sana yang banyak berpengalaman telah mula menjinak dan memasuki bersama-sama dengan perjuangan PAS. Jadi insyaAllah kita serulah kepada mereka di sana, PAS is for all. PAS tidak memilih apa-apa bangsa sekalipun, apa-apa bangsa, PAS is for all, untuk kesejahteraan ummah semuanya. Dan insyaAllah kita tidak akan berlakunya amalan-amalan diskriminasi antara kaum, sebab PAS juga mempunyai satu sayap, iaitu sayap yang special juga, iaitu DHPP, iaitu mereka yang belum Islam lagi boleh menjadi ahli PAS dan bersama-sama memperjuangkan dasar PAS untuk masa depan negara kita, iaitu melalui DHPP yang sudah mendapat lebih banyak penerimaan daripada masyarakat yang bukan Islam di luar sana. Jadi kami buka kepada semua, mana-mana parti yang tidak ekstrim, kepada mana-mana ekstremism, PAS terbuka kepada keahlian semua demi untuk perpaduan umat, insyaAllah. Itulah saya serulah kepada semua, mudah-mudahan ianya menjadi satu batu loncatan, dan insyaAllah PAS akan memerintah Malaysia, insyaAllah. Jadi saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih juga lah kepada Datuk Mukarrabin kerana beliau belanja kita pada petang ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memurahkan lagi rezeki pada masa depan, insyaAllah. Sekian.